Baik, Auda, kembali kita bersama lagi. Jika kita sempat menyaksikan sedutan-sedutan yang kami bawakan tadi, pasti sekali, khususnya kepada peminat drama Hijab Sofia yang telah pun ditayangkan ataupun disiarkan pada bulan Ramadan tahun lalu ya, yang disiarkan menerusi RTB2. Tentu sekali khususnya pada peminat Hijab Sofia. Ya, sekarang dan kita bawakan. ini kita bawakan lagi kali ini Hijab Sofia musim kedua kerana sambutan yang begitu menggalakkan dan juga ya siapakah antara pelakon ataupun artis yang terlibat dalam Hijab Sofia musim kedua ini. Tapi sebelum itu kita kenalkan siapakah tetamu undangan kita pada hari ini. Baik, di sebelah kanan saya kita perkenalkan. Ini dia penulis skrip sebetulnya ataupun ialah scriptwriter, penulis skrip kita dalam Hijab Sofia musim pertama dan juga Hijab Sofia kedua bersama dengan Haja Siti Salma. Kita ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan ya sebelumnya sebelum kita lebih berpanjang lebar lagi memperkatakan mengenai dengan Hijab Sofia 2 ini. Terima kasih kami ucapkan kerana berkesediaan bersama kami di Rampai Pagi. Baik, sebetulnya banyak perkara-perkara yang ingin kita kongsikan bersama mengenai dengan hijab. Kita fokuskan kepada Hijab Sofia 2 yang masa ini hangat diperkatakan telah pun keluar di akhbar-akhbar tempatan kita ya. Alhamdulillah. Jadi okey, bagaimana perasaan Hajah secara peribadi? Ya, sebelum itu ingin kita perkenalkan nama tema beliau, iaitu lebih dikenali sebagai Sal Halim Jamal. Itu dia nama pena beliau sebetulnya, Sal Halim Jamal. Baik, Hajah, apabila mengetahui Hijab Sofia diberi kesempatan untuk membuat pengembaraan ataupun akan disiarkan bagi musim kedua, macam mana perasaan Hajah secara peribadi? Okay. Secara peribadinya memang saya tidak menduga kerana Hijab Sofia ini akan diteruskan untuk tahun ini. Jadi memang niat hati itu memang akan lebih membuat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya suka penonton-penonton itu akan menyorang nanti akan apakah cerita selanjutnya mengenai Hijab Sofia 2 ini dan apa yang akan terjadi kepada Sofia dan si Jimin ataupun di sana wataknya ialah Daniel. Daniel. Jadi itulah harapan saya penonton-penonton di luar sana akan menantikan dan menyaksikan drama Hijab Sofia nanti di bulan Ramadan akan datang. Ya, khususnya peminat-peminat Hijab Sofia ya. Ya, jadi bila kita bercakap mengenai drama Hijab Sofia ini dan juga skrip dia sekali, jadi apa antara sinopsis secara ringkasnya untuk Hijab Sofia musim kedua? Okey. Sinopsis Hijab Sofia yang kedua ini ialah ianya banyak memberikan tekanan kepada Sofia dan juga Daniel. Di sana sebenarnya Daniel untuk pergi ke luar negeri ialah setelah belajar di pusat dakwah di sekolah Mu'alaf. Dia ingin lebih mendalami lagi agama Islam di Yogyakarta. Jadi di sana Sofia terasa dirinya tersisih daripada Daniel dan juga dia ada menyimpan sangka kepada Daniel mempunyai hubungan lain dengan seorang perempuan. Jangan habiskanlah ya. Jangan habiskan. Oh ya, bila kita tadi saksikan bersama ya petikan yang sebentar tadi yang kami bawakan itu sebetulnya lokasinya diadakan di Yogyakarta, Indonesia. Ya, bila agaknya tim produksi dan bersama dengan Hajar rombongan lah ya membuat pengembaraan di sana. Ya, kami pergi ke Yogyakarta. Kita bertolak daripada Bandar Seri Begawan pada tanggal 20 hari bulan Februari. Mac. 20 hari bulan Mac. Oh tidak, maaf ya. 20 hari bulan Februari. 20 hari Februari dan kita balik pada 4 bulan Mac. Dan kita berada di sana dan bermulanya penggambaran pada 21 hari bulan. Hari kita sampai tu jam pukul 2 kita sudah mulakan penggambaran. Berapa hari penggambaran mengambil masa? Selama 14 hari di sana. 14 hari. Alhamdulillah tiada halangan sepanjang penggambaran diadakan di sana. Halangan alhamdulillah tidak ada. Baik. Untuk seketika waktu kita beralih ya, kita tinggalkan dulu Hajar selaku penulis skripnya. Jadi kita beralih kepada hero-nya lah ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu namanya Su Zimin.
betul ya, Suzimin Haji Muhammad Taib ataupun lebih dikenali sebagai Jimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jimin. Dan juga sebelahnya sebagai Jimin lah ya. Jadi senang untuk kita ya. Betul. Dan juga sebelahnya iaitu Rabiatul Adawiyah Abdullah. Katanya lebih mesra dipanggil Rabi ataupun alias Atul. Oh ya kan. Tidak, Rabiatul sebetulnya. Kalau muka memang boleh ada iras ya. Adik beradik. Ataupun anak dan ibu. Betul lah. Ibu muda. Saya ayah dan itu anak saya. Ya. Okey. Jadi Baik. Jimin ya. Hijab Sofia. Kita kembali kepada Hijab Sofia musim pertama. Apakah itu tawaran pertama untuk Jimin? Ataupun sebelum-sebelumnya memang dah ada drama lain? Sebelum Hijab Sofia, Ya. saya ada pernah mengikuti drama 13 episod. Ya. Ada dalam 3 drama. Yang diterbitkan Radio Television Produksi Ya. RTB ya. Drama Hijab Sofia ini adalah drama yang pertama ya, yang 30 episod. 30 episod ya. 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 Jadi bagaimana perasaan bila memegang watak utama dalam drama Hijab Membawa watak Sofia penting ini? tu. Perasaan itu sebenarnya macam terpaksa kita ni yang macam Menghayati. terpaksa menghayati satu, terpaksa membuat yang terbaik pasal saya terpilih sebagai salah satu watak utama. Betul. Jadi terpaksa atau memaksakan diri? Indah. Kedua sekali. Terpaksa atau memaksakan diri untuk Mungkin dua-dua, terpaksa atau memaksa. ya. Jadi biasa sajalah baru hadir di industri lakonan ini sesuatu yang mungkin membuat kita mau tak mau jadi kadang-kadang stres ya. Sebab kita harus membawakan sesuatu watak ya yang bukan diri kita. Ya. Jadi ialah cabaran pasti ada dalam Hijab Sofia sewaktu pengembaraan. Apakah dia cabarannya? Cabaran yang manis? paling apa namanya? Paling Dikenang lah. mencabar lah. Cabaran yang paling Untuk mencabar. Hijab Sofia 2. Okey. Hijab Sofia 2. Ya. Dari Untuk Hijab Hijab- Sofia lah. Ya, Hijab Sofia yang Jadi pertama hijab hingga kita kedua. fokuskan ke Hijab Sofia 2. Cabarannya ialah saya memegang sebagai watak Cina Mualaf. Ya. Jadinya di sana bahasa tu digunakan bukannya bahasa Brunei. Bahasa tu Ada logatnya lah. Ala-ala Indonesia ya. Logat Bukan. Cina. Logat Cina. Cina. Cakap Melayu. Lu pergi mana macam tu? Kalau lu kasar sikit. Macam tu lah setiap macam membaca Mesti ada dialog tu dialek sikit lah. terpaksa diubah lagi ke Ya. slang Cina. Kerana skrip asal memang dialognya memang percakapan Ketanil lah. Yes. Tapi bila untuk dilakonkan kena dengan ada logat bahasa Cina, logat Cina. Okey, Rabiatul sendiri untuk memegang watak utama dalam Hijab Sofia tambahan lagi 30 episod ya. Ya, orangnya pun masih muda kan, betul masih ya. muda. Dan juga adakah Hijab Sofia ini merupakan lakonan pertama ataupun drama pertama? Hijab Sofia ni sebenarnya lakonan pertama untuk 30 episod. 30 episod ya. Pasal sebelum ni memang Rabiatul ada buat drama, tapi yang macam Abang Suzimin lah 13 episod. Ya. Jadi Rabiatul apabila diberi kepercayaan untuk memegang watak penting sebagai Sofia dalam drama Hijab Sofia dan juga Hijab Sofia 2. Ya. Bagaimana? Apa pendapat dan perasaan Rabi sendiri? Okey, kalau perasaan Rabiatul tu actually itu adalah satu amanah atau tanggungjawab. Pasal Rabiatul sudah diamanahkan untuk memegang watak heroin dalam itu. So Rabiatul akan usaha sebaik mungkin untuk membawa watak itu dengan supaya lebih menyampai lagi lah kepada penonton. Jadi jiwa tu mesti dalam watak tu lah. Jadi untuk menghayati watak berkenaan dalam set penggambaran macam mana? Ya, untuk kedua sekali, sajalah, Jimin dan juga Rabi sendiri. Macam mana? Apa pengertian dari segi penghayatan? Kalau wakil daripada Jimin sendiri, apa itu penghayatan sebagai seorang pelakon? Penghayatan. Ya. Okey, dari pengalaman yang saya dapat sebelum ini, macam penghayatan itu maksudnya mana? Tadi menghayati watak Yes, tu ya. macam mana tadi boleh menghayati? Tani jadi di dalam apa yang telah. Kita ni menjadi memegang watak seseorang yang bukan diri kita. Contohnya dalam keping kertas satu, Tani scene-nya macam mana? Jadinya Tani sudah into the dalam kertas satu. Dalam skrip yang setiap diberikan, senario. Jadi Rabiatul cerita yang sendiri diberikan. Kurang lebih sama macam Rabiatul pasal before on set ataupun sebelum esoknya syuting, malamnya I will go through the script, cuba untuk lebih mendalami dan memahami lah supaya esok keesokan harinya kalau sudah on set syuting, Andang sudah deliver dengan sendirinya. Menghafal skrip bagaimana? Menghafal skrip bagaimana ni?
menghafal skrip. Kalau untuk 30 episod memang banyak lah. Banyak ya. Memang banyak lah. So Adakah susah ataupun tidak dinafikan kalau Nija Rabbit dapat cakap senang. Ya, betul. Pasal each scene memang ini semua akan pendek-pendek lainnya. So like I said malam sebelumnya Rabbit akan go through, tapi dan kalau kata ni deliver untuk masa onsite ini semestinya ikut cakap yang dalam skrip, boleh dipakaikan dengan bahasa sendiri lah. Jadi take yang paling banyak berapa banyak yang kesalahan yang buat? Ada orang mengambil sampai 20. Berapa take? Berapa kali take? Dah Sampai 20 Dah Rabbit sampai 20 lah ya. Ya bagus. Alhamdulillah. Jadi bukan kerjasama antara Jimin dan Rabiatul, macam mana kerjasama kalian macam mana bila di set penggambaran? Alhamdulillah. Apakah senang bekerja dengan yang mudah bekerja sama dengan Rabiatul macam mana? Ataupun perlukan kadang-kadang kita berbeza pendapat lain, orang lain pendapatnya kadang-kadang bertengkar. Macam dulu saya pernah pun kami bertengkar di luar set, tetapi di dalam we have to professional. So Alhamdulillah di luar set Dan di kami dalam set. saya dan Rabiatul mungkin boleh dianggap sebagai kawan yang rapat. Bukan kawan yang rapat. Seperti abang dan adik. Ada abang dan adik. Jadinya senang semasa sebelum latihan untuk dialog pun. Semua Jimin, sebetulnya saya ingin kongsikan bersama. Penerbit sempat mengusik, katanya apakah kalian berdua ini di luar set adakah pasangan. Tapi sebetulnya untuk pengetahuan penonton sekalian, Jimin sendiri telah berkeluarga sebetulnya dan mempunyai seorang cahaya mata ya. Dua orang cahaya mata. Alhamdulillah. Kalau Rabiatul sendiri masih single. Yes. Alhamdulillah. Masih menuntut ya Rabiatul? Masih. Alhamdulillah. Saya masih menuntut. Menuntut di mana? Ya. Kemudian Institute. Penerbit kita berkata Alhamdulillah. Baik, kita kembali kepada Hajasa. Ya Hajasa, kenapa wujudnya hijab Sofia? Apa pengertian daripada tajuk hijab Sofia? Apa rahsianya? Rahsia tu dah pulang ada rahsia, tapi hijab Sofia tu sebenarnya ialah daripada mengisahkan seorang gadis yang suka berfashion tudung, dan kemudian identitinya di sana ia satu lagi sikapnya yang pemanas, orang keras, dilembutkan. Ini watak Sofia. Watak Sofia. Keras, tapi dia dengan didikan ibu bapanya dia boleh lembut, tapi ada datang masanya ikut kata hatinya. Dan tapi di sana yang orangnya kata ni nampak ditonjolkan di sana dia minat dengan fashion pakaiannya, muslimahnya. Kemudian yang jadi kegilaan penonton ialah fashion tudungnya. Betul. Itu yang gitu. Jadi memandangkan masa kita tidak mencukupi untuk Jimin, Rabiatul dan juga Hajasa sendiri. Okey, kami berpeluang. Apakah harapan kepada Hijab Sofia 2 daripada penulis skrip dan juga pelakon-pelakon? Sedikit masa, berbagi masa, silakan. Kalau saya mengharapkan pada penonton untuk dapat mengikuti Hijab Sofia 2 ini daripada episod 1 hingga habis, kemudian dapat orang mengambil sedikit iktibar dan nasihat daripada apa yang kami sampaikan di dalam Hijab Sofia. Berapa episod yang akan nanti disiarkan, ditayangkan? 30 episod. Sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Hajasa. Silakan Jimin. Harapan saya dalam Hijab Sofia ini diharap kepada semua penduduk seluruh Brunei tonton beramai-ramai. Dan bukan saja Hijab Sofia, kita ni support local produk. Terima kasih. Rabiatul sendiri. Kalau dari Rabiatul, sama macam Bang Suzimin, kalau boleh tadi kembangkan lagi drama-drama Brunei, something kita ni keluarkan untuk dibanggakan lah. So, kepada penonton jangan berhenti untuk support local drama. InsyaAllah ya. Jadi doa kami semoga semuanya maju jaya dalam industri lakonan ini ya.